Aku rasa ni lawa. Ni ada kolam-kolam tu. Lepas tu ni bawah ni, belakang di sini pun ada macam kolam dia ni tempat ni. Tapi macam dekat tengah-tengah sawit. Ni macam kolam udang semua. Ni pasang table. Pasang table tepi ni. Layang drone sikit. Oh, ni ada sangkar betul lah. Kan? Banyak sangkar tu. Mana? Ada sangkar. Dekat kolam tu ada sangkar. Kolam ikan ni. Kolam tempat ikan kita lepak. Kalau boleh apa, beli on the spot kan. Nama dia pun Kampung Kolam Air. Ni ada kolam air. Kampung kolam air. Dia punya route dia yang kita masuk semalam tu. Dalam ni. Oh, dia memang buat camping Kampung kolam air ni. Tak ni kita Ini yang tepi tadi tu. yang kita dulu. Oh, ya ke? Ni spoiler ni. Kalau kata bincang ni belum habis lagi, dah ada orang Dia biasa bawa jemaah je. conclusion kan. Okey, alhamdulillah kita dah settle dah dekat Sembayu Villa. Sekarang ni kita nak pergi, kita dah scan tadi tu. Kita scan map tau. Kita scan topografi map. Sebenarnya Google Map saja. Tetapi kita dari situ kita dah kenal. Macam ni juga yang kita buat dekat Swiss, dekat New Zealand. Kita boleh study topo ataupun map dekat sebuah negara tu, especially bila map Google tu dia datang sekali dengan kontur dengan kontur dan juga dengan gambar-gambar juga. Dari situlah kita dapat input yang mana tempat-tempat yang best dan menarik semua tu, dan kita mula go one by one lah. Kita pergi tengok lah. Tengok tu barulah kita pergi tempat yang rare. Orang lain tak pergi, kita pergi. Orang lain belum tahu lagi. Orang lain tak tahu pun, tapi kita dah tahu. Okey, sebenarnya dekat Malaysia ni ada banyak tempat yang nice, yang cantik. Orang luar datang kat sini, dia suka duduk dekat kebun getah, dia suka duduk dekat kita punya kolam ikan. Sama juga kita ni orang Malaysia, kita pergi New Zealand, kita duduk farm dia orang. Lepas tu kena charge lagi, kena mahal pula tu duduk. Kat dalam farm lagi mahal. Main dengan kami biri-biri pun mahal. Padahal dekat sini macam kita tengok macam inilah, macam diorang ni orang bandar, diorang tengok kerbau je diorang berhenti tepi jalan. Assalamualaikum. Gambar sweet. Bye. Macam saya dah selalu sangat tengok kerbau masa saya membesar dulu. Jadi inilah bagaimana kita melihat semula kecantikan dalam negara kita yang sebenarnya cantik pada mata kita dan juga pada mata orang yang jarang melihat kecantikan tu sendiri. Jadi sebab tu kita hari ni kita nak pergi ke kolam air tu. Nak tengok kolam air tu sebenarnya cantik tak? Daripada udara nampak macam, daripada map tadi nampak macam cantik. Tengoklah macam mana dekat darat nanti. 2 hours later. Yang ni dia ke macam ni? Oh ya, kolam. Ini kolam orang lah. Kolam orang. Kalau dia jual ni best ni. Beli ikan, lepas tu pergi ni mukbang. Lepas ni kena bawa jugalah mancing. Jadi aku dah bagi 5 set ni. Ni kolam. Macam mana ikan ni? Okey, rupanya kolam-kolam yang banyak tadi adalah industri perikanan ya. Sebenarnya ikan kan dia ada kolam renang yang banyak berkala-kala kan. Okey, sebaik tak kena langgar dengan excavator ni. Jangan dikejar sikit. Oh. Benda Syed ni. Ikan. Syed, kau agak-agak ikan dia berapa kilo Syed? Kalau sekilas ikan di kolam saya rasa dia nak pentingkan benda tu, kita kena sekilo 2 juga. Oh ni yang kolam besar ikan. tak lapia sekilo 2 Syed. Ya, tilapia tak sampai. Besar betul tilapia tu. Tilapia sampai sekilo 2. Tilapia ni. Tilapia lah Syed. Patin murah. Patin air rumput macam ni tak sedap lah. Tu nampak tu tilapia tu. Tak, patin orang jual kat pasar RM4.5 sekilo.
patin tu. Oh, patin tak sedap. Dia patin kolam. Ya, patin setengah ni sekali. Tapi biasa patin kolam dia bagi dia ada ni tempat babi mana. Sebelah dia kan. Tu yang perak tu. Aduh. Okey, kita melalui kampung orang asli, orang asal kat sini. Rare Rahman. Memang rare buat pakai buluh yang dibuka-buka kan. Lepas tu ada anjing. Habis pampers tu. Sebenarnya kalau orang nak datang sini, dia nak cek experience. Orang asli pun dah pakai pampers sekarang. Tapi biar senang sikit. Biarlah cantik sikit. Nah, betul-betul yang ni dah tak. Ya. It's the real experience, man. Mestilah kita tengok yang original. Oh, ada rumah Felda lama kat sini. Aboriginal. Orang asli mesti dalam keadaan asal. Ni lawa macam ni. Ni rumah Felda tau. Ish, macam ada Felda apa kat sini? Kebun getah dulu. Ni rumah Felda asal weh. Ni rumah Felda lah. Kebun getah. Oh, memang boleh cam lah rumah Felda macam mana. Assalamualaikum. Kalau kat New Zealand ni gemuk-gemuk. Oh, ni pekan klasik ni. Kita ada nak singgah ke sebuah tempat yang surau yang memang rare gila, klasik dia punya binaan dia. Surau tu. Oh. Datuk Laksamana. Alamak, takkanlah nak kena dapat kebenaran MKN juga nak masuk ni. Okey, sekarang ni kita dah berada dekat satu surau yang seni binanya masih sangat-sangat klasik. Dan yang paling uniknya belakang tu ada satu bangunan yang sangat pelik. Rumah orang ke ataupun satu misteri sungguh surau ni. Dan nampaknya surau memang surau lama sebab apa? Perigi dia pun masih ada. Perigi dia kalau tengok dari sini nampak perigi tempat orang ambil wuduk. Tapi surau ni nampak memang masih lagi dijaga sebab ada tempat scan. Dan toilet dia pun sangat cantik. Toilet dia modern. Unik semua. Tapi tak boleh nak masuk lah, sayang. So yang ni, yang pertama, jom kita pergi rumah klasik yang seterusnya. Okey dah, inilah surau putih. Masih lagi misteri belum terungkai. Kita nampak surau ni kat situ. Yang kat belakang tu yang macam bangunan kolonial tu, kita pun tak tahu apa benda dalam tu. Silap pintu. Pantai. Rumah klasik. Ada orang. Rare TV. Sekali lagi apa? Okay, inilah tim Rare TV. Tiba-tiba nak redah. Dia kena ustaz. Kita dah drive. Pasal ustaz dia antara kru paling junior. Jadi memang dia kena ke depan dulu. Tak, ini training untuk mereka, untuk ustaz. Ustaz kalau travel trip dekat shop pun dia jarang buka trip. Dia buat trip dah siap. Okey, itu dia. Yang ni paling klasik sekali lah. Rumah Minangkabau. Sebelah dia tu pun macam klasik juga. Jom kita tengok rumah sebelah. Wow, ini rumah yang misteri sungguh. Tak buka pintu, tingkap tak buka. Dan ada kubur dekat halaman rumah. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa. Tapi sesuatu yang sangat
luar biasa. Kita dapati gate ni tak berkunci. Jadi rasa nak juga masuk ke dalam, tapi kita minta izin daripada dalam lah. Itu nampaknya lebih baik, lebih murni begitu. Jadi jom kita cuba minta izin ke dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali kita bagi salam, tapi orangnya tak keluar rumah tu, so kita ambil jalan keluar lah. Okay. Kerana misteri rumah ini kita tak dapat nak selesaikan lagi, jadi kita teruskan perjalanan ke pekan pantai, pekan kecil yang masih cantik dan rare. Okay, kita dah berhenti di pekan pantai pekan pantai. Jom kita tengok dah. Sebenarnya pekan pantai ni dia klasik gila. Dia macam kita back to the future. Okay, kita dah sampai dekat pekan klasik pantai. So belah kanan saya ni ada masjid lama. Jadi kita lihat kat sini memang mengingatkan saya dekat pekan-pekan seperti Kuala Pilah, Bahau masa dulu-dulu lah. Bahau dah jadi besar dah. So memang Pilah macam ni lagi. Batu Fikir. Ini antara pekan-pekan yang memberi satu gambaran yang lebih kurang dia punya ambience tu. Tempat yang nostalgia. Dia rasa macam pekan dekat kampung-kampung saya dulu, pekan cowboy. Tengah ronda-ronda dekat pekan pantai ni, kita jumpa benda rare, iaitu apa? Pondok telefon. Jadi apa lagi, masing-masing semua buat perangai zaman-zaman muda-muda dulu. Tengoklah perangai dia orang ni. Tu memang ada line, mana sangka kan. Ini last kali jumpa zaman sekolah tu, tingkatan 5. Lepas tu dah tak jumpa dah. Ini kalau pergi dulu nak call awet kan, so beban dalam poket. Kad kumpul tau, dia punya kad shilling, memang banyak lah kena jaga. So untuk orang-orang pantai, jaga benda ni baik-baik, jaga benda ni elok. Ini adalah harta awam, kita jangan vandalism. So saya tengok memang orang pantai ni memang bagus lah. Nampak memang kemas, cuma ada sikit je conteng-conteng tu tak sempat habis tulis tu, dia dah kena halau tu. Mesti dia dah lari dah kan. Jadi ini satu benda yang bagus lah, kredit untuk orang-orang pantai. So nak tahu asal-usul perkataan bergayut, sinilah sebenarnya. Kalau dulu kan bergayut, dia macam ni. Lepas tu dia geram dengan awet dia. Dia tak boleh pegang awet dia. So dia Shibli memang ada experience dalam muka dia. Memang Contoh Bergayut, punya gayut patah. Itu namanya bergayut. Jadi dia kadang-kadang dia punya geram sampai dia dia geram kat awet dia peluk dia lah, bukan saya. Kalau fresh Kalau fresh dia peluk. Sekarang tak boleh. Sekarang kalau habis dia tak ada. Tak ada. So dia tak tumbuk sini. Okay, sementara kami berjimba di pondok telefon, SN terus meneroka pekan pantai ni. Ini dia punya signage. Siap ada tulis Jawi lagi. Ini dia. Orang tak pakai roller shutter dekat sini. Dia pakai, bila kedai ni buka dia akan susun mengikut nombor. Nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Asal 8 pula. Oh, dia dah kira balik dari sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia kena mengikut susunan itu. Ini zaman-zaman ramai budak-budak baru nak up hari ni, tak tahu kewujudan benda pintu cara macam ini. Kita dekat depan Fupeng. Fupeng. Okay, kita tengok lagi. Motor ni tak klasik sangat. Ini rumah. Wow. Ada hiasan ketupat ni, tak tahu ni rumah Melayu ke rumah Cina.
Ni motor ni. Motor 70. Honda C70. Cantik gila. Klasik. Untuk pengetahuan semua, inilah rumah yang kalau kata zaman-zaman kita kecil dulu, kita akan lukis rumah macam ini. Pintu dekat tengah. Dan kemudian ada tingkap sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu dia pekan pantai, pekan yang kecil, unik dan mempunyai banyak misteri. Assalamualaikum semua. Hari ni kita kembali lagi dekat rumah adat Negeri Sembilan ni di pantai. Memang rare. So itu kita tengok dari luar, tak ada pernah masuk. Kemudian kita bertanyakan di social media dan alhamdulillah ada orang kampung sini yang membantu untuk mendapatkan akses dalam rumah adat ini. So unik sebenarnya. Saya pun tak pasti rumah adat Negeri Sembilan ni apa sebenarnya. Jadi jom kita ambil tahu tentang sejarah tu. Oh, memang rare. Okay, nak masuk pun dia punya pagar dia kena angkat macam ni. Ini dari Kajang. Kajang. Kita ni buat channel YouTube. Dan kini hari tu kami buat gambaran dekat pantai atas tu kan. Rumah dekat Sembayu Villa lah. Resort atas lah. Lalu sini tengok rumah ni cantik betul. Unik je, unik. Rumah ni susah jumpa. Rumah lama ni. Boleh je Rumah tradisional kan. dikongsikan sedikit sejarah. Boleh kita duduk lah. Okey. Jom. Di sini rumah Melayu Panjang. Rumah Melayu Panjang. Asal dulu rumah Melayu Panjang atau dipanggil bumbung melentik. Bumbung melentik. Dia melentik kan. Yang Minangkabau tu dia panggil lentik. Kebau tu, tanah kebau. Tu Minang Kobau macam tu. Itu nama Minangkabau. Dia tak sama berbeza. Sebab ini sebelum apa lagi, ini tahun 1300 lagi dah wujud. Sini. Tak ada 1300 dulu dah wujud dah seni bina Melayu Sembilan. Masa sebelum Melaka kan. Kita dah wujud dah. Ini salah satu kawasan kampung yang tertua ni. Wow. Pantai ni. Pantai ni salah satu. Semasa belum adanya Seremban dulu kan. Seremban tak wujud lagi, Negeri Sembilan yang tak wujud lagi. Pantai dah dia. Dia ada panggil Sungai Ujong. Sungai Ujong tu termasuklah Sungai Ujong pantai. Dia sama atau dua. Itu sebab dia punya pemerintah datang daripada sini. Sini ada undang ke? Ada, masih ada. Oh, ada undang. Ada lagi. Oh. Dia yang kira dia panggil imam. Yang tertua sekali lah. Pasal dulu wujud pun dia yang dulu. Dia tahun 1300 dia dah wujud. Dia dah bergelar lah. Masa tu luar lain tak buka ni. Luar lain tak buka. Jadi dia berbeza sikit. Tengah ujung ni dia berbeza. Dia berbeza dengan luar lain kan. Luar lain ni dia dah banyak campur. Minang, Kabau dia dah campur sikit dengan orang tempatan. Kan. Tengah ujung ni tak ada. Itu sebab kita adat Sungai Ujong ni dia memang berbeza daripada luar lain kan. Dia tak sama. Dia adat Perpati Ketemungan ataupun kita panggil adat Purbakala. Ataupun kadang kita tak panggil dengan Perpati, kita panggil adat Purbakala sebenarnya. Adat Purbakala. Perpati ni datang kemudian. Kan. Kita ni adat Purbakala. Perpati ni bila orang Minangkabau dah datang ke sini. Baru ada Perpati tu wujud. Itu sebab dia ada Perpati Ketemungan tu. Dia Perpati ada, Ketemungan tu pun ada. Ketemungan ni macam mana maksudnya? Ketemungan ni maksud dia tu dia jatuh kepada bapa. Kan, Perpati ni pada ibu. Separuh luar tempat dia lebih kepada ni ya. Perempuan. Perpati daripada ibu. Kita Sungai Ujong ni dia kena tengok dua side. Belah ibu, belah bapa. Dia mesti nak tengok. Itu beza dia. Selepas memberikan penerangan tentang rumah adat yang sangat unik ini, Datuk Lela Razin terus membawa kami melawat persekitaran dan melihat seni bina unik rumah ini. Siapa sangka
selain daripada Istana Seri Menanti, rupanya di kampung pantai ini juga ada rumah tradisi yang teramat mulia Datuk Kelana Petra yang ke-7. Tetapi sayangnya rumah adat ini tidak mendapat bantuan dan juga sokongan untuk pemeliharaan dan juga pendedahan sebaik Istana Seri Menanti. Sekarang kita dekat bahagian loteng ya. Loteng ataupun panggil dulu perang. Perang. Dan yang ni 9 pun tak pernah tak pernah rasa lah experience ni. Rendah. Kan orang selalu loteng ni rendah kan. Dia kalau bongkok. Yang ni tak ada. Apa sebab tu banyak orang dulu apa satu punya tinggi. Saya cakap dulu undang tu bila time dia rehat dia naik kat sini. Dekat sini dia rehat dah, dia tengok. Dia tengok keselamatan belai dia. Dia tengok orang keluar masuk. Kalau dia nak cari ilham kau kat sini dari relax sekejap. Tempat dia cari ilham kan. Habis ini memang seramik-seramik sejarah ni. Ni semua ni. Semua sejarah ni. Ada separuh tu daripada England. Resident lagi tu. Chamberlain. Texture ini rare ni. Saya ada 2. Okay, ini Tok Egap dia datang daripada England. Resident bagi. Memang rare ni. Okay, jadi antara barang rare dekat loteng ni ialah peti haji. Maksudnya kalau orang dulu kalau pergi haji dia bawa beg ni. Ya Allah. Bersih dia bag. Bersih. Ajak. 3 bulan dulu 3 bulan. Masih ada lagi ni sejarah yang tersimpan di sini tapi sayangnya tak dipelihara oleh pihak berwajib lah. Patutnya pihak berwajib patut manfaatkan apa yang ada, ketengahkan benda ni sebenarnya. Ketengahkan benda ni dan bawa lebih ramai anak-anak muda macam kami ni kenal sejarah-sejarah yang ini hidden gem. Memang rahsia yang tersembunyi di pantai yang tak ramai orang tahu. Nah, ini kita beritahu korang, ini memang rare. So tolong viralkan video ni, tolong share video ni supaya lebih ramai orang tahu dan pihak berwajib pun sedar betapa pentingnya rumah ini. Inilah warisan kita. Kita lah yang bertanggungjawab kena jaga benda-benda macam ni sebenarnya. So kita seru pada anda untuk share macam Shibli katakan tadi, untuk spreadkan the news supaya lebih ramai orang aware. Dan awareness macam ni yang kita perlu ada. So apa, ini antara sejarah kita yang kita kena pelihara. Siapa lagi kalau bukan kita yang kena jaga. Okay. Yang ni bersama? Bersama. Pergi haji juga kan? Peti-peti ni semua haji ni. Okay, barang-barang dekat sini untuk kita beritahu memang semuanya dari rumah ini sendiri. Bukannya beli dari luar. Jadi ini sebenarnya yang uniknya dia beza tau feel tengok barang ni dekat museum dengan tengok feel barang ni dekat tempat asal dia lain. Feeling dia lain. Sebab dekat sini kita bukan saja dapat barang sendiri tapi rumah tu sendiri tu kita dapat feel dia. Jadi dia tak sama macam tengok di museum. Bukan museum kata museum tak bagus, tapi dia experience dan pengalaman dia punya sentiment dia. Dia apa naik bulu rumah dia beremang dia. Dan tengok katil tembaga. Ini orang nak beli sekarang ni dekat RM1,000 tau. Pada saya ni kita tengok rasa kaki jual barang kan. Betul, kita tahu kan price dia. Orang cari. Kita rasa sejarah dia ni. Terus katil tembaga lah. Ni tembaga ni. Pure ni. Tembaga ni. Memang rare lah, memang rare. Dia buat ni kan. Tapi dia kena bantu lah. Saya dah tak bantu, macam mana saya nak buat? Rumah ni pun dah dibina lebih kurang 180 tahun yang dulu kan. Jadi adalah inilah salah satunya rumah tradisional lah yang berada di Negeri Sembilan ni kan. Dan rumah ni juga pernah dulu dijadikan sebagai balai undang yang ke-7 dan ke-8 kan, sebelum berpindahnya di Ampangan Sumban lah. Pada tahun 1915. Jadi rumah ni pernah dijadikan balai undang pada tahun 1881 sehingga tahun 1915. Lepas tu barulah berpindah
di kediaman resmi, balai undang resmi yang telah disediakan oleh kerajaan waktu itu kan, hingga hari ini lah. Bagi saya sebenarnya ini adalah salah satu warisan tersembunyi yang tidak diketahui oleh ramai orang, dan hakikatnya tempat ni tak jauh dari Kuala Lumpur dan sebenarnya adalah kampung yang antara kampung tertua di Malaysia. Dia wujud sebelum Seremban ada, ini ada dulu. Punyalah sangat sejarahnya sangat kaya tetapi tidak diketahui. So dengan video ini kita dah berjaya menemukan satu sejarah yang hampir-hampir dilupakan. Semoga selepas ini lebih ramai orang tahu, dan tu kalau contoh ada orang datang ataupun nak bagi bantuan ataupun nak bekerjasama, boleh tak? Boleh, insyaAllah. Kalau benda yang untuk berkata kita sama-sama nak menjaga dia kan, daripada segi dia punya struktur binaan ni kan, untuk jangka masa panjang lah, untuk generasi yang akan datang kan. So jadi kalau ada siapa yang mungkin ingin datang sini dan memberi bantuan ataupun memberi sokongan terhadap apa nama tu rumah ini dan juga tempat ini, okay, boleh hubungi nombor yang ada di sini. Itu dulu untuk kita punya perkongsian di rumah yang unik ini, dan pada waktu ini segalanya sudah terjawab. Misteri rumah yang apa nama itu, rumah adat di pantai ini, dan semoga lebih banyak, semoga harapan kita agar warisan ini dipelihara untuk generasi yang seterusnya. Jumpa lagi dalam video yang lain. Jangan lupa subscribe dan share, okey? Kita kasih viral ini tempat. Ini baru rare.